Hai semua, nama saya Tommy. Hari ni I just nak buat satu perkongsian lah perbezaan antara rumah subsale dengan rumah undercon. Underconnya maksudnya dia rumah anda lagi pemaju ataupun developer lah. Sebelum I nak start tu, I just nak beritahu penjelasan ni ataupun perkongsian ni I just buat simple sajalah. Point saja. Yang point ni I bagi ni is memang I boleh cakap is wajib kita kena tahulah basic apa itu subsale ataupun apa itu undercon punya rumah. Okay, so kita start dengan rumah subsales dulu. Rumah subsales ni memang dia rumah second hand, kita panggil rumah second hand. Lepas tu kalau you nak beli rumah ni, biasanya harga tu you boleh tawar menawar dengan rumah owner. Lepas tu rumah tu memang sedia ada, memang dah siap. Dia bukan macam rumah undercon tu you kena tunggu. So basically rumah ni you beli je. You beli, lepas tu proses dia semua dah selesai, you memang terus boleh pergi duduk. Lepas tu rumah ni biasanya usia dia memang 10 tahun ke atas lah, biasalah. Okay. Lepas tu kebanyakan rumah tu memang siap diubah suai. Macam mana cakap diubah suai? So basically example lah, kita beli rumah landed. Biasanya previous punya owner kalau lah nasib baik owner tu dia ada buat extension, dia panjangkan rumah dekat belakang dapur ataupun depan rumah. Ataupun kalau you beli kondo, biasanya kalau ada owner yang buat mungkin pasal ceiling ataupun kitchen cabinet dia dah letak. Kalau dia nak jual that time tu, kitchen cabinet tu lepas tu pasal ceiling tu memang dia dah fix kat dalam. So memang tak boleh pecahkan ataupun pecah gunakan yang lain, memang tak boleh. So basically kalau bernasib baik tu you boleh dapat rumah macam ni lah, yang memang dah sedia diubah suai. Lepas tu jangka masa kalau you beli subsale ni, biasanya jangka masa ambil around 2 ataupun 3 bulan untuk selesai semua itu lawyer lah, lepas tu semua itu pinjaman loan lah. Biasanya ambil 2 ataupun 3 bulan untuk selesai lah. So lepas selesai you memang terus boleh masuk ke dalam. So basically yang 5 point ni yang I share ni memang basic saja, basic yang kita kena beritahu sebelum you nak sedia untuk cari rumah subsale. Okay. Lepas tu contoh lah, I bagi satu contoh calculation tu. Kalau you nak beli subsale ni, berapa bayaran yang you kena sediakan ataupun berapa you kena bayar. Okay, subsale ni ambil contoh lah, rumah harga 500. Harga 500, biasa subsale kita kena sediakan itu 10% punya deposit. Kita buy cash, kita panggil buy cash, memang kena bayar cash. So 10% 550k you kena sediakan cash. Lepas tu kalau kita beli subsale ni, kita penguam. Lepas tu itu SMP, SPA, itu kita panggil perjanjian jual beli. Lepas tu perjanjian pinjaman, duty stamp, valuation, itu loan punya pinjaman, loan punya perjanjian, itu loan punya duty stamp, semua kita kena bayar sendiri. Okay. And the best part is kita kena bayar cash lah. Yang semua ni kita kena bayar cash. Anggaran itu lawyer dan itu loan semua, legal semua punya benda roughly around 25k hingga 30k lah, jangkaran sajalah. Lepas tu kalau you tambah lagi yang 10% tu 50k tu around 80k yang basic you kena sediakan untuk beli satu subsale. Kita jangan kira ubah suai lah, nanti ambil kunci you nak ubah suai lah, itulah beli berapa, itu kita jangan kira dulu. Kita kira basic yang you nak beli rumah subsale ni yang you kena sediakan. So roughly around 80k cash you kena sediakan untuk beli subsale rumah ni. Okay, yang tadi subsale tu that's the point ataupun basic punya benda yang kita kena tahu sebelum kita nak pergi cari subsale. Okay, so yang ni kita balik kepada undercon. Undercon ni maksudnya dia pemaju, under still pemaju ataupun developer. Okay, kalau nak beli undercon ni, rumah tu memang ada pemaju. Lepas tu harga tu memang tak boleh tawar menawar, memang sudah fix. Lepas tu rumah tu siap jangka masa roughly around 4 hingga 5 tahun lah baru siap. Kita kena tunggulah rumah tu siap. Lepas tu kebanyakan rumah ni it depends developer ataupun pemaju. Ada juga pemaju dia ada bagi perabot,
ataupun kita panggil semi furnish ataupun fully furnish. Okay, it depends yang pemanja tu bagi itu package yang mana. Lepas tu rumah tu memang belum ada lagi, tapi yang baiknya developer ni dia ada bagi rumah showroom lah, kita panggil rumah contoh. You memang boleh pergi tengok sebiji rumah tu memang dia dah buat. Lepas tu ada yang developer bagi basic punya benda, example dia bagi aircon, water heater. Lepas tu itu lampu, itu saja yang dia bagi. Biasalah. Okey, lepas tu biasa ada juga dia ada bagi kita panggil 80% ataupun 90%. Apa yang you kena, jangan cakap apa yang dia bagilah. Apa yang dia tak bagi is lampu. Biasanya katil dia tak bagi. Sometimes petik sejuk dia pun tak bagi. Yang lain tu dia bagi. Itu some developer dia memang kosong ataupun dia bagi aircon dan water heater saja. So this is the package some developer adalah. Lepas tu kalau contoh nak beli developer punya harga, apa yang you kena sediakan untuk beli developer punya undercon. So contohlah kita ambil 500 punya sama dengan subsale tadi 500. Okey, biasanya developer ni dia memang tak payah bayar deposit. Memang tak payah, serius. So basically yang 10% tu 50k tu you memang tak payah, you just simpan saja. Okay, biasa package yang developer bagi adalah some lah, dia bagi 1% you kena bayar 2, 3 hingga 5. Maksimum I nampak ada yang bagi maksimum sampai 5 saja, depends on project ataupun lokasi. So biasanya sekarang punya developer lah, sekarang dia normally dia bagi 1% ataupun 2%. Lepas tu sekarang kalau you nak beli tu, yang you kena bayar untuk beli undercon ni ada yang 200, 500, 1000 ataupun terus 1%. 1% 500 is already around 5000 sajalah. Kalau 5000 saja beli rumah, kalau compare to subsale tu, you tahulah berapa yang you kena sediakan. Lepas tu yang best part untuk beli undercon ni, dia biasanya peguam itu loan, SPA lah, legal lah, semua lah, tak payah bayar langsung. Sekarang punya developer dia memang bagi package macam ni. Dia memang tak payah bayar langsung. Lawyer fee semua memang tak payah. Memang tak payah, you dah sana you pun dah save up around 25 to 30k dah. Lepas tu tambah 10% tu memang dah tak payah. So memang kosong you beli kalau undercon lah. So yang ni kebaikan dia. Ataupun tak baik punya is you kena tunggulah 4 hingga 5 tahun. So kebaikan subsale tu you memang nampak, you beli 2-3 bulan you sudah boleh masuk lah. So this is, ini dia punya just nak kongsi lah undercon, lepas tu subsale punya berlainan lah. So terus tengok video ni sampai akhir, sebab sampai akhir ni akan buat satu conclusion, satu like table lah. Subsale punya harga you kena sediakan berapa, undercon punya harga you kena sediakan. So you guys akan lebih tahu lagi lah, lebih senang untuk difahami. So kalau video ni, kalau ada I dapat bantu anda ataupun kalau dapat bantu anda, you boleh share ataupun like. Lepas tu kalau kawan you ada, you tahu kawan you tengah beli rumah, you boleh share video ni kepada mereka. So at least mereka tahulah the basic thing. Kalau betul-betul dapat bantu anda, saya rasa gembira jugalah. So kalau apa-apa, just comment. You just comment apa-apa pasal property lah, of course. Kalau property tu boleh jawab. So basically ada apa-apa lagi boleh tanyalah. Okay, sekian, terima kasih.